Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay. Hari ni live saya ketiga. Alhamdulillah. So semalam skip satu hari, tak sempat nak buat hari Sabtu. Ada kekangan masa sikit lah. Okay, hari ni seperti yang tajuk saya tulis dalam kita punya live ni lah. Saya nak share berkenaan dengan kriteria pemilihan emas yang hendak kita dibeli lah. So ada beberapa kriteria sebenarnya sebelum kita buat pilihan emas ni. So kita kena teliti dulu. Kita boleh beli emas di mana-mana sahaja. Banyak kedai emas di luar sana kan. Ada beberapa jenama-jenama besar yang jual emas ni. Okay, so tapi sebenarnya apa kriteria yang kita kena tengok sebelum kita buat pembelian emas tu kan. Jadi emas ni akan kriteria-kriteria yang saya akan sebutkan ni jadi asbab penting lah kenapa saya memilih emas yang saya beli sekarang. Okay. Yang pertama yang saya akan share adalah berkenaan dengan susut nilai yang rendah lah. Okay. So susut nilai ni maksudnya di mana-mana emas yang kita beli tetap dia akan ada susut nilai. Sebab contohnya di kedai emas, kalau kita beli gelang tu semua pun kita akan ada susut nilai juga. Lepas kita beli dan kita nak jual balik, akan ada persen-persen yang akan ditolak lah semasa kita nak jual balik tu. Sama juga di kedai mana-mana pun. So kita kena tengok di mana susut nilai produk-produk yang kita beli ni, emas-emas yang kita beli ni yang akan memberikan keuntungan yang kepada kita lah. So susut nilai ni lagi rendah persen dia, lagi untung lah kita sebagai penyimpan emas ataupun pelabur emas ni. Itu yang penting sebenarnya. Okay? Bukan harga murah, tapi kalau susut nilai tinggi, tak guna juga kita beli. Sebabnya kita akan dapat lambat keuntungan yang akan kita dapat nantilah. Okay. Kalau saya akan screenshot susut nilai berapa susut nilai di emas yang saya beli sekarang. Then tuan-tuan boleh tengok lah. Okay. Alright. Selepas tu, yang kriteria yang kedua adalah harga per gram murah. So kena tengok lah. So, ini memang kriteria yang kita akan cari sentiasa lah. Di mana-mana pun orang yang akan mula-mula beli, dia akan tanya kita harga per gram berapa kan. So dia nak, kalau boleh, penyimpan emas, pelabur emas ni nak beli harga per gram murah. Okay. So kriteria ni yang kedua yang kita kena tengok. Kalau mahal confirm lah tak beli kan. So very direct lah. Okay. Kriteria yang ketiga yang perlu kita tengok adalah urusan jual beli yang mudah. Apa maksud urusan jual beli yang mudah ni? Okay. So ada banyak kedai-kedai emas dan bukan semuanya beroperasi 24 jam. Ada masanya memang kita akan keperluan tu datang bila waktu yang mendesak. So urusan jual beli mudah ni ada urusan jual beli online 24 jam, ada yang kita boleh bila-bila masa boleh pergi jual. Benda-benda macam tu lah kita kena tengok. Okay, so urusan jual beli yang mudah ni saya akan nak ceritakan lebih lanjut dalam post saya yang akan datang lah kan. Macam mana emas yang saya beli sekarang ni memudahkan saya untuk jual beli. Okay. Poin yang keempat, banyak cawangan di seluruh Malaysia lah. Basically sebab kita duduk di Malaysia. Tapi yang saya punya emas yang saya beli pun ada juga di Indonesia, ada juga di Indonesia lah basically sekarang. Okay. Dulu Singapura pun ada, then Brunei untuk datang paling dekat ada di Sabah Sarawak lah. Right. Okay, yang poin yang kelima yang paling penting lah untuk kita orang Islam adalah patuh syariah. Okay. Alhamdulillah, mana-mana kedai pun ada dia punya cara pembelian yang sendiri, ada cara jual beli dia sendiri. Tapi yang penting kita tengok adalah emas yang kita beli ni patuh syariah ke tak? Adakah cara-cara dia mengakui patuh syariah ke tak? Jualan dia macam mana, belian dia macam mana kan. So benda tu menentukan lah. Sebab kita fahamkan emas ni adalah, emas dan perak ni lah barang yang sikit sensitif lah kan. So kita perlu tengok detail lagi lah bab patuh syariah ni. Okay. Alhamdulillah, patuh syariah ni orang boleh declare, tetapi lebih baik kalau ada satu badan yang telah memberi sertifikasi, certification lah sebenarnya, certification yang mengatakan yang telah beri sijil patuh syariah kepada
company yang kita nak beli emas tu. Okay, itu adalah lebih baik lah kan. Kita lebih yakin, dan kita sebagai rakyat biasa, kita tak perlu, bagi saya, kita tak perlu memahaminya secara menyeluruh lah kan. Cukuplah kita berserah kepada orang yang pakar untuk menentukan keputusan tu. So itu adalah patuh syariah. Dan poin yang keenam, yang terakhir sekali adalah stok tanpa had. Okay, yang ni penting lah. So ada setengah company tu kadang-kadang kita nak beli tapi kita tak dapat sebab stok tu tak ada lah. So macam company yang saya beli ni, emas yang saya beli ni, stok tanpa had. Maksudnya kita boleh lock booking dan tunggu je. InsyaAllah setakat ni kita beli memang kita akan dapat emas. Okay, so stok tanpa had. Kadang-kadang kita tak perlu tunggu pun. Ada setempat tu kita kena beli, kita kena tunggu, booking dulu, kita kena tunggu dan bayar ikut harga semasa. So berbeza di tempat sebab masing-masing yang berbeza lah. So kita akan buat 6 poin penting yang saya sebut tadi tu adalah kriteria-kriteria kita untuk kita pilih emas yang macam mana kita patut beli. So saya ulang balik. Yang pertama, susut nilai rendah. Okey, saya akan detailkan lagi dalam post saya akan datang. Kedua, harga per gram yang murah. Ini memang semua orang akan carilah sebenarnya kan. Tanpa harga yang murah orang pun takkan belilah. Basically, biasalah orang tak faham emas ni sebenarnya sentiasa mahal. Di mana-mana pun kita pergi, emas ni sentiasa mahal. Okey. Yang ketiga, urusan jual beli yang mudah. Ini pun saya akan detailkan lagi dalam post saya yang akan selainnya. Okey. Empat, banyak cawangan lah. Basically kita banyak tempat dan banyak cawangan di seluruh Malaysia untuk memudahkan kita jual beli. Okey. Yang kelima, yang paling penting untuk umat Islam adalah patuh syariah, dan hendaklah ia diberikan oleh orang yang pakar dan diberi tauliah lah kan. Dalam Malaysia ni kan Islam macam tu lah. Okay, lepas tu yang keenam, yang terakhir sekali adalah stok tanpa had. Okay, stok tanpa had, bila-bila kita masa kita boleh beli, and then kita akan dapat emas kita. Alright. Okay, so tu 6 kriteria penting sebelum tuan-puan buat belian. So pentingnya, kalau tuan-tuan puan-puan boleh beli emas dengan harga yang murah, tapi kalau jual dengan nilai tinggi agak rugi. Beli dengan harga yang murah tetapi proses jual beli yang susah, sama juga. Beli dengan harga yang murah tapi bukannya banyak cawangan. Contoh kalau kita pindah randah dan kita nak jual balik, terpaksa jual di tempat kedai orang lain, confirm susut nilai terus akan jadi tinggi. Okay, persen tinggi. Okay, alright. Patuh syariah. Ya betul, patuh syariah, orang yang berkelayakan. Dan keenam, stok tanpa had. Mana-mana pun bila masa kita boleh beli. Okey, itu poin yang saya ulang lah. 6 poin penting ni. Kalau tuan-tuan tengok secara keseluruhan, insya-Allah tuan-puan akan happy bila menyimpan emas ni. Okey. Alhamdulillah saya baru dapat je packaging ni. Okey. Daripada semalam lah dapat. So ini saya boleh buka lah, kita tengok apa sebenarnya packaging ni. Okey. Kalau ada siapa-siapa yang minat nak nyimpan emas, boleh contact saya. Saya letakkan nanti dalam komen saya punya link untuk WhatsApp. Okay, so alhamdulillah. Okay, ni yang saya order. Apa ada dalam ni? Okay, saya dapat free gift sebenarnya. Okay, emas. So musim-musim COVID ni, ni memang penting. Saya tak payah beli. Sekarang pun RM30, RM40 boleh dapat. So saya dah jimat RM30-40. Okay, saya beli pada bulan berapa itu? Bulan 7 ke bulan 8. Okay, ada 2 emas. Okay, so alhamdulillah dah jimat RM80. Sebenarnya apa yang saya happy sangat sebenarnya? Kenapa? Apa yang saya happy sangat? Okay, apa yang ada sebenarnya dalam saya punya bungkusan ni? Okay, ini adalah postage daripada Public Gold. Okay, saya pilih Public Gold sebabnya 6 kriteria yang saya sebutkan tadi, dia telah menepati apa yang saya cakap tadi lah. Okay, alhamdulillah. Okay, lagi ada nama. Okay, ini adalah Public Gold daripada Public Gold. Penting sebenarnya menyimpan emas ni. Post video yang saya lepas pun saya cakap benda sama. Dia dapat mengekang kita daripada belanja sebenarnya. So dalam simpanan emas ni, kita akan simpan dan kita akan lupakan. Okay, simpan dan lupakan. Bukan lupakan simpan di mana. Okay, kita simpan
Dan kita akan tahu emas tu akan berguna bila masa kita memerlukan. Okay, apa yang saya dapat sebenarnya ini. Okay, so daripada ni saya dah buka. Ada isi daripada PG Museum. Okay, so PG Museum bawah Public Good Group lah. Okay, PG10. Okay, so apa ni sebenarnya? Ni limited edition. Kita ada Abah. Alright, so zaman-zaman kita bersejarah ni, kerajaan bertukar, macam mana PM8 kita berhadapan dengan pandemik, apa decision yang dibuat. So sini semua akan menjadi sejarah lah. Okay, alhamdulillah tu saya dapat lot untuk 10 gram. Okay, nampak upagia PM8 kita, Tan Sri Datuk Haji Mahidin bin Haji Muhammad Yassin. So PM8 kita berbackground kan KLCC. KLCC. Okay, alright, ini adalah 1 gram. So belakang ni macam ni. Okay, belakang ni memang ada detail certified assay. Okay, certified assay ni maksudnya ketulinan emas itu telah disahkan oleh ni lah. Okay, dibuat di, seperti yang saya cerita sebelum ni, Nadir Metal Refinery, di Kelang di Turki. Okay, ni 1 gram. Okay, apa sebenarnya motif kita simpan yang rare-rare ni? Okay, barang-barang limited edition ni dia tak banyak di seluruh Malaysia, hanya 10,000 saja. So kita ada rakyat Malaysia ada dalam 20 juta. Saya pun tak ingat berapa juta, tapi ramai lah, lebih daripada 10,000. So bila limited edition ni 10,000 sahaja, jadi bukan semua orang boleh miliki. Dia akan jadi rare edition. So untuk collection, memang ini adalah yang terbaik lah. Okay, tak ada masalah. Kita kadang-kadang kita tak ada matlamat, so boleh jadikan collection ni sebagai matlamat kita. Sama-sama kita menyimpan, hobi kita menyimpan emas. Hobi yang baik, bukan hobi yang tak baik kan. So hobi yang baik ni kita simpan emas, dan kita sambil tu dan akan jaga masa panjang, harga emas naik. Dan kalau beliannya pada masa ini 350, akan datang per gramnya, dan juga koleksi ni membuatkan harganya akan naik. Okay, itu adalah di kalangan koleksi. Okay, kita tak tahu player-player koleksi ni ramai sebenarnya, tapi kita tak perasan. Tapi bila kita just beritahu je, InsyaAllah ni ada dia punya peminat-peminat dia sendiri. Alright, okay, saya ada apa? Saya ada ambil 10 keping, means that 10 gram. Okay, so nilai yang sama 10 gram. Kita tengok tahun depan akan datang. Hari ni berapa bulan? 4 bulan 10. Kita tengok 4 bulan 10 tahun depan, berapa harga dia 1 gram. So saya ambil 1 gram biasa, saya tak ambil 1 gram limited edition. Okay, kita compare lah. So jangka masa panjang, harga emas biasa akan naik. Itu adalah yang penting. Boleh simpan duit dalam bentuk wang tunai, tak ada masalah. Tetapi kita perlu ubah ke simpanan emas pada saya, kerana akan datang jangka masa panjang, emas ni sentiasa akan naik. Okay, sebenarnya susut kuasa beli wang tunai kita yang menurun sebenarnya, bukan emas tu yang naik. Emas tu sentiasa sama saja, 1 gram tetap 1 gram. Terima kasih Nazri lah, kawan-kawan lama ni, sekolah rendah, datang main like kan. Okay, terima kasih banyak like. Nanti balik Ganu boleh jumpa-jumpa sembang-sembang. Alright, okay, okay lah, itu saja saya nak beritahu. Kalau rasa tak boleh nak simpan duit, try lah simpan emas. Okay, Alhamdulillah dah berjaya membuatkan saya ada simpanan. Selepas saya rasa dekat 5 tahun saya tak ada simpanan. So dengan belian emas ni, saya berjaya mengekalkan simpanan saya. Alright, okay, saya ulang balik 6 kriteria sebelum anda memilih emas. Ada 6. 1, susut nilai yang rendah. 2, harga prem yang susut nilai yang rendah, harga per gram yang murah. Yang kedua. Yang ketiga, usaha jual beli yang mudah. Keempat, banyak cawangan di seluruh Malaysia. Kelima, patuh syariah. Dan keenam, ada stok tambahan. Okay, alright, siapa yang berminat, kalau info ni bermanfaat, boleh tolong share, tolong like, nak komen-komen, tak ada masalah.
uh, InsyaAllah kita jumpa next video, live video saya akan terangkan lagi kita nak detail satu-satu kriteria ni, kenapa, apa yang membuatkan saya memilih public gold sebagai saya punya simpanan emas, saya share kat public gold lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.